Elon Cik. Cik nak hantar memorandum juga Ya, ke dalam. kita nak serah memorandum kepada Agong Okey. bahawa rakyat sudah susah, dah gantung diri apa macam kepada kita. Hari-hari politik, sampai bila rakyat kena siksa. Kita nak Agong tahu bahawa rakyat dah muak dengan politik mereka. Dan memorandum ini kita minta Agong batalkan darurat. Selain dari batal darurat, adakan sidang parlimen. Yang itulah kita nak minta Agong perhatikan kepada rakyat. Dan kita akan tunggu wakil dari istana untuk mengambil memorandum dari rakyat. Tunjuk cik apa benda tu. Ah, tu dia. Bahawa laporan polis pun sudah ada dibuat kerana mereka melanggar atas lembaga. Ini dia antara yang ingin menghantar memorandum Kita suruh Agong kepada wajib PA untuk ambil perhatian rakyat dalam susah. Dan ramai orang kibarkan bendera putih sebab tak ada makanan. Tapi kita masih lagi ada makanan buat sementara. Dan ini berlanjutan, saya rasa dan rakyat akan rasa mereka akan kibar bendera putih sebab tak mampu nak bayar sewa, tak mampu nak sara hidup lagi. Bukan setakat tak ada makanan. Buat sekarang ni, kerajaan memang gagal. Dah confirm mereka gagal. Kes COVID menaik mendadak. Selepas PKPD ke apa DPD, I pun tak tahulah. I pun dah keliru. Tapi kes lagi pergi kepada tahap break record 3 kali. Kita semua dah kurung dekat rumah kan? Dah duduk diam-diam. Tapi kenapa kes lagi boleh naik? Jawablah kepada rakyat. Kenapa kes boleh naik? Angka kematian pun naik. Semua naik. Tapi kita suatu duduk rumah. Apa terjadi kepada negara kita? Hari ini kerajaan gagal. Tapi kalau mereka terus berpolitik dan tidak mengambil perhatian rakyat, negara akan gagal. Bukan lagi kerajaan gagal, negara akan gagal. Itu adalah kenyataan. Dan pasti saya harap Agong batalkan darurat dan adakan sidang parlimen dan ambil perhatian rakyat-rakyat. Semua ahli berniaga dah call. Tanya macam mana, boleh buka kedai ke macam mana. MITI bagi surat, boleh niaga. Buka kedai tapi dia saman 10,000. Sepatutnya kerajaan tolong rakyat hari ini. Bukan susahkan rakyat. Hari-hari cakap kuasa. Apa yang dia buat untuk kita rakyat? Kita dah nak mampus lah. Berapa orang dalam 6 bulan ini meninggal dunia, gantung diri. Takkanlah kerajaan nak kita semua orang mati gantung, tak boleh sara hidup lagi kan? Dan banyak kenyataan dah dikeluarkan. Semua ada dalam faz ini. Banyak negara dah nak tarik diri di Malaysia sebab kurang yakin pada negara Malaysia dah. Dan kalau ini berlanjutan, pastilah kita pun tak tahu hala tuju kita. Apa terjadi kepada anak-anak kita yang dekat rumah, tak ada masa depan dah. Dan saya akan gantung bendera putih start dari minggu ini. Dan saya harap rakyat, kalau apa keluhan dari hati, tulis dekat bendera ni. Saya mau makan, saya mau pergi jalan, saya mau buka kedai, tulis apa dalam hati dan sampaikan kepada Agong. Ada siapa-siapa yang sudi nak luahkan apa perasaan, boleh tulis dekat bendera ni. Dan kita akan sampaikan mesej kepada Agong. Inilah keluhan rakyat. Saya percaya bahawa wartawan sini pun ada banyak keluhan.
Adakah siapa-siapa yang sudi keluar untuk tuliskan keluhan anda di bendera ini dan kita kibarkan bendera ini untuk tunjuk kesusahan rakyat. Ada siapa-siapa sudi untuk tulis? I bagi marker pen, kasih tulis. Saya akan tulis pertama. Hari ini akan merupakan memorandum kegiatan negara sebagai kita sebagai tanda protes kepada kes yang berlaku di Malaysia, di mana semalam mencatatkan angka di mana semalam mencatatkan kes COVID-19 positif dicatatkan 5 angka, iaitu 11,000 rekod tertinggi yang pernah direkodkan sejak penularan COVID-19 di Malaysia. Siapa yang nak keluarkan boleh tulis. Dapat abang. You nak keluar rumah ke apa? Tolong, mari. Cepat nak tulis. Apa dalam hati? Tulis. Kita tak nak tengok orang gantung diri lagi. Mereka tak boleh luahkan perasaan mereka. Tapi abang mari tulis apa? You nak keluar. You tak nak makan Maggi mee lagi, tulis saja. You nak buka kedai, you tulis. Saya nak buka kedai. Dan kita kibarkan bendera ini. Sampaikan mesej ini kepada Agong, kepada kerajaan yang gagal ini. Apa yang kita nak? Hari ini yang bukan hari-hari semua rakyat-rakyat buat biasa politik. yang bukannya yang ada Sampai kepentingan rakyat parti tak ke boleh apa buka kedai, tak tahu masa Untuk depan. makluman semua, ini bukan kepentingan parti tapi ini rakyat-rakyat kasih. biasa yang menyerahkan memorandum hari ini. Dan kita akan tunggu wakil dari istana untuk ambil memorandum ini dan serahkan pada dia dan luahkan rakyat Malaysia perasaan kita. Mereka tidak berkepentingan dalam parti sekarang. Dah ada. Ada cuma rakyat-rakyat biasa yang akan turun menyerahkan Hmm. kita lihat bukan Saya daripada datang parti-parti sendiri politik mana, tapi tanpa adalah siapa-siapa. NGO rakyat Saya yang suarakan hendak memberikan hati memorandum rakyat. kepada istana negara. Bukan saya seorang. Negara Malaysia ni adalah negara kita yang indah. Bukan negara mereka yang hari-hari politik. Politik. Tapi rakyat tak jaga. Kita susah sini. Tapi ada menteri boleh pergi Perancis, hantar anak dia umur 5 tahun. Okey. Boleh Encik boleh bersurai. Encik tak jaga SOP ni sebenarnya. Boleh bersurai tak? Boleh. Tolong bersurai. Okey. Okey cukup. Boleh kan? Terima kasih. Okey. Nak hantar memorandum apa? Nak hantar memorandum. Hantar memorandum tunggu arahan daripada Istana Negara. Kalau Istana Negara kata boleh, Boleh. Encik boleh. Kalau Istana kata tidak, kami macam. Boleh bersurai semua sekali? Minta tolong semua sekali bersurai. Okey. Ambil tempat masing-masing, jaga SOP. Okey, terima kasih banyak. Nanti sesama yang Encik berikan. Okey, Assalamualaikum. Yang lain-lain NGO datang. Bukan senang sebab kerajaan ni memang tak perhatian pada rakyat. Kita cuma nak luahkan perhatian saja, kita saja. Perasaan kita kepada Agong bahawa rakyat sudah susah. Berapa nyawa lagi kena digadai oleh kerana kuasa mereka. Gajah berperang, pelanduk yang mati di tengah-tengah. Sekarang nak kita rakyat mati di tengah-tengah sini oleh kerana kuasa mereka. Dari apa yang mereka cakapkan. Ya. Isu orang di belakang tu.
Dia hanya golongan itu daripada golongan Sok, sorry Sok. Kat you dekat pintu 3. Daripada mana? Assalamualaikum. Saya mewakili daripada Rakyat Mahal. Kami mewakili daripada lebih kurang yang kami ada lebih kurang 45 NGO daripada Persatuan Orang Buta dan juga daripada Johor dan daripada seluruh negara lah, insyaAllah. So kami yang benarnya datang ke sini dengan satu apa nama ni, harapan bahawa kalau boleh kami minta, kami merayu, kami memohon kepada Duli Yang Maha Mulia yang di-Pertuan Agong, kalau boleh matikan ini darurat. Kami dah tak tahan lagi dah. Rakyat Marhain, kalau kita tahu sekarang orang yang bunuh diri saja dah menjejah 1,000 orang, dan orang yang tak ada pekerjaan dah ada 1 juta orang sekarang di Malaysia ni. Jadi kalau darurat masih dilakukan dan orang-orang politik masih berpolitik, rakyat Marhain yang terjejas. Mereka hidup aman aja, setiap bulan duit masuk berpuluh ribu. Dalam keadaan kita tengah terdesak ini pun, saya cukup heran macam mana Perdana Menteri boleh melantik TPN. Kerajaan gagal melantik TPN dalam waktu kita tengah terdesak. Kita semua tak ada duit. Tanyalah, siapa yang ada duit sekarang? Bukan nak pergi melancong, pergi makan pun tak ada duit. Tak pernah kita lihat dalam sejarah negara ini, orang-orang kita yang paling kesian, orang asyik orang asyik nak menundung jari kepada DAP. Ini adalah satu politik semata-mata. Tolonglah, dalam keadaan begini yang kita patut prihatin adalah rakyat Malaysia. Tak kira bangsa Cina ke, bangsa India ke, bangsa Melayu, Kadazan, semua adalah rakyat Malaysia. Dalam Islam pun kita disuruh untuk memberi makanan kepada orang yang meminta. Orang-orang ni yang meminta. Kenapa dia meminta? Kerana dia orang tak ada pendapatan. Kalau kita dah disuruh, kita semua rakyat Malaysia akur. Saya rasa kita lah rakyat yang paling baik sekali. Kita disuruh duduk rumah PKP dah, tak apa-apa fikirlah, semua sudah. Yang tak fikir dia orang. Kenapa kita tak buat macam gini? Dia suruh sekarang rakyat Malaysia duduk rumah, betul tak? Apa kata kita sekarang suruh menteri semua duduk rumah pula? Mungkin kalau diorang duduk rumah, keadaan akan berbeza. Betul tak? Kalau menteri semua duduk rumah, kerajaan suruh semua kerajaan tu duduk rumah, jangan pergi berjalan, pergi ke Paris, pergi ke Turki, pergi ke mana-mana. Apa ni? Dalam keadaan susah, Menteri Kanan, di mana Menteri Kanan sekarang? Menteri Kanan sekarang berada di mana? Di Turki. Menteri Kanan tengah sibuk sedang mengajak family-nya meraihkan isterinya punya birthday ke seluruh Europe. Adakah ini seorang menteri yang kita perlukan? Dan kita tak tanya lagi duit yang digunakan tu pakai duit rakyat ke, duit apa ke. Sekarang kita berkumpul di sini bukan kerana politik. Kita tidak mewakili mana-mana pun. Saya yakin semua yang datang di sini adalah kerana semua yang terdesak. Yang kita nak, nombor satu, untuk buang darurat ni. Matikan, hentikan dan buka parlimen. Buka parlimen sebab kita, wakil-wakil kita, semua MP-MP yang mewakili kita tu, patutnya bekerja untuk kita. Kita nak merayu pada siapa, tuan-tuan dan puan-puan? Saya okey. InsyaAllah saya okey. Saya tak perlu pun berada di sini yang benarnya. Tapi kerana saya prihatin sangat dengan rakyat. Saya ada NGO yang membantu orang-orang miskin dah lama dah. Kerana itu saya faham keadaan orang-orang miskin. Sebab itu saya berada di sini. Saya pantang kalau orang miskin, tak kira lah orang bangsa apa pun, bila mereka ditindas, saya tak suka. Saya tak suka. Mana hak kita? Pulangkan mandat rakyat. Kau gaji berpuluh ribu. Setiap kali sekarang ni dia dah ada portfolio baru. Maka dia ada lagi tambahan 85,000 untuk gaji. Yang kita gaji apa? Di mana kita nak dapat duit?
Macam mana bayangkan? Kalau kita yang benarnya, kita nak cakap kerajaan ni gagal. Kerana kerajaan gagal, kenapa tuan-tuan dan puan-puan? Seharusnya dia mengadakan PKP ni, dia tutup. Lockdown total. Total lockdown. Bukan 2 minggu. Total lockdown. Lepas tu duit tu yang diperuntukkan tu patutnya dibagi kepada rakyat. Kenapa pula dia dapat? Kenapa dia yang gunakan duit tu, sedangkan duit tu adalah untuk rakyat? Dia asyik mengatakan, oh kita dah belanja berbilion-bilion. Maknanya kalau dia dah belanja berbilion-bilion, menunjukkan dia gagal. Dia gagal kerana dia tidak mampu untuk apa namanya, menangani krisis COVID ni. Yang penting sekarang adalah krisis COVID. Kerajaan gagal. Sekarang ni pun kita belum dapat lagi vaksin. Saya nak tanya, semua dah dapat ke vaksin? Adakah semua dah dapat? Seharusnya kita dah komplit 40% ke berapa persen. Kenapa lambat? Di mana 5 juta vaksin yang dibagi percuma oleh EU tu? Di mana perginya? Kita nak tanya. Seharusnya 5 juta tu boleh menampung ramai rakyat Malaysia. Tapi kenapa tak dapat? Okey. Dalam keadaan rakyat tengah susah, mereka mengambil kesempatan. Mereka mengambil kesempatan semata-mata kerana mereka nak apa nama ni? Tak nak bergajak. Mereka nak dalam kedudukan lagi. So saya mintalah, tolonglah Perdana Menteri Malaysia. Adalah hati perut sedikit terhadap rakyat Melayu. Terhadap rakyat Malaysia maksud saya. Dah puaslah. You dah keringin sangat dah nak jadi Perdana Menteri. You dah dapat pun jadi Perdana Menteri. So sekarang ni, perhatikan rakyat ni semua. Kita tengok, sampai saya tak sampai hati setiap kali bila kita tengok orang terjun building, orang terjun daripada sini. Sampai dekat masjid pun orang nak bunuh diri. Apa tu maksudnya tuan-tuan dan puan-puan? Di masjid, tempat suci, kenapa orang sanggup bunuh diri? Di hospital, orang boleh buka tingkap, boleh bunuh diri. Menunjukkan apa? Rakyat gagal ke? Kerajaan gagal. Itulah saya rasakan kalau selagi kerajaan PN ni masih berkuasa, na'udzubillah min zalik, tapi saya rasa kita takkan dapat menangani krisis COVID ni, dan kita tak tahulah bila ekonomi kita akan naik, tuan-tuan dan puan-puan. Sekarang kita dah dicorot di negara yang paling corot, sangat memalukan. Bila kita cakap dengan negara luar, mereka semua tahu Malaysia memang negara corot. Dari segi menangani COVID, dari segi ekonomi. So di mana kita nak letak muka kita ni, tuan-tuan dan puan-puan? Mau letak muka tu satu, tapi kita how are we going to survive? Telitikan je lah. Boleh. So itu saja daripada saya. Mungkin nanti lepas kita bagi memorandum, kita akan insya-Allah. NGO nama mana? Daripada Tamu Masa ya. MASSA. NGO Masa. Nama mana? Nama saya Dr. Mai Sarjan. MAI Mai Sarjan. SARGEN. Jaga jarak. Kita tak nak. Sarjan. Listen the video. SERGEANT je lah. Sarjan. Nama dia macam family, mungkin nama family. Ada kau tengok Facebook dia. Masa. Masa. MASSA. You look at Masa. Masanya apa? My Sarjan. My Sarjan. Itu dia, Dr. Mai Sarjan, antara wakil delegasi yang akan menghantar memorandum. Oh betul. Keep inching. Berniat selain daripada rakyat. Itu dia antara Dr. Mai Sarjan, NGO Masa sedang memasuki ruang untuk ke pintu Istana 3.
tadi dapat maklumat daripada pihak PDRM, katanya cuma 2 orang wakil yang dibenarkan untuk masuk menyerahkan memorandum. So ni dia saudara Tam. Sorry. Dah. Saudara Tam, tak saya dia adalah pengusaha kilang printing t-shirt, bendera dan berbagai jenis kain. Antara yang terkesan dengan pandemik COVID-19. Aku dapat murah. Oh ya? Kita kena jaga bang kan. Dia keadaan di luar pintu Istana 3 tenang, cuaca pun cantik, tidak panas dan harap tidak hujan. Okey, kita tengok di luar ni. Biasanya kalau media nak buat liputan di sini, kami dapatlah berhampiran pintu itulah dalam 50 meter ke, atau parking kat tepi ke. Sehari ni kami cuma berada 100 meter dari pintu Istana 3 ini. Kita kalau dia buat story dia tahu lah. Kalau tak ada nama pun tak. Tam cuba untuk sama-sama menghantar memorandum. Banyak kilang harap operasi sejak tahun 2008. Pak Baju. Ni sekarang apa? Tak ada.
Tam. Ya. I minta satu tolong kat you saja. Kalau boleh tolong panggil Grab. Grab. I Okey. tak tahu panggil. Okey. You nak I- panggil bila? Sekarang Sekarang. I nak pergi parlimen. Okey. Oh. I nak pergi parlimen. Itulah parlimen. Ha? Media tak ada sana. Tak apa. Dari sana I akan jalan ke United Sebalang. Dari parlimen I akan jalan pergi Dangwang laporan polis. Ya. Jom ke bawah. Tolong. Bos, you nak jalan kaki sampai Dawangi? No, Grab. Sana pergi parlimen. Oh. Buat apa tu parlimen? Today? Now. Oh. I suruh kakak tolong panggil Grab untuk pergi ke parlimen. Di parlimen nak serang dengan lagi? Tak. Dari parlimen sana, saya nak suruh kerajaan ini adakan sidang parlimen. Oh. Dan dari sana, Tam akan pergi buat satu laporan polis di Dangwangi. Tuan seorang atau ada Seorang. orang lain? Ada. Seorang. Ya, hilanglah tu Grab punya ni. Atau siapa-siapa boleh tolong. I memang tak tahulah nak panggil Grab ke apa. Oh, sudah. Oh, masuk lah. Nak masuk dulu kan? Okey. Masuk dulu. Tam, sekejap Tam. Tu dia saudara Mustafa. Sekejap Tam. Baru saja tiba antara ketua delegasi Presiden Gerakan apa? Gabungan Sorry, bro. media lah mak kalau itu dah. Oh, itu ke? Iyalah, ha. Mewakili NGO. Okey. Tam sekejap Tam. Dia koordinator gabungan bertindak Memorandum Rakyat Malaysia. Koordinator betul lah. Mustafa Mansur. Mustafa Mansur. Baru saja tiba di pintu 3 negara akan mengetahui delegasi wakil rakyat bagi menyerahkan memorandum mendesak Tan Sri Muhyiddin Yassin menetapkan jawatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran pengamal media, terutama sekali dari dalam negeri dan juga dua negara. Dan begitu juga kita ucapkan terima kasih kepada pihak polis. Okey. Terima kasih kepada pihak polis juga yang memberi ruang kepada suara rakyat. Ada 4 sebelum saya teruskan saya membaca memorandum ini. Ini juga sebagai edukasi kepada rakyat Malaysia, iaitu ada 4 asas dalam bernegara di sebuah negara mengamalkan sistem demokrasi berparlimen. Pertama, semua rakyat boleh berkehendak. Ya, berkehendak. Yang kedua, semua rakyat bebas bersuara. Yang ketiga, semua rakyat boleh memilih agama mereka. Dan yang keempat, semua rakyat boleh berpersatuan dan juga berpolitik. Mana-mana negara yang duduk di bawah Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu mesti menghormati 4 asas hak asasi manusia ini. Itu pembukaan saya pada hari ini. Kenapa perlunya kami ini bersama lebih kurang dalam 40 lebih NGO? Kerana satu statement dari Presiden UMNO yang mengatakan bahawa UMNO menarik dukungan dari Perikatan Nasional. Oleh kerana UMNO masa asalnya dulu menyokong Perikatan Nasional secara en blok, lebih kurang dalam 38 ahli parlimen, bermakna pada malam tersebut dengan pengisytiharan tersebut secara terbuka di seluruh media, Perikatan Nasional bukan lagi sebuah kerajaan yang sah mengikut kepada perlembagaan negara kita. Walaupun telah
disukarkan pemahamannya oleh pegawai negara, tetapi banyak pakar-pakar perlembagaan termasuk Profesor Aziz Bahari mengatakan setelah ditarik dukungan oleh UMNO secara en blok, bermakna Perikatan Nasional bukan lagi kerajaan yang sah. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, siapakah yang paling bertanggungjawab hal ini? Dengan keadaan kadar kematian yang meningkat, dengan keadaan kes yang meningkat, dengan keadaan bunuh diri yang meningkat. Tak pernah terjadi dalam sejarah Malaysia sejak merdeka negara kita dilanda dengan masalah seperti ini. Kalau COVID kita faham seluruh dunia menghadapi masalah tersebut. Tetapi bunuh diri ini sangat-sangat membimbangkan. Sangat-sangat membimbangkan. Kita sebagai rakyat Malaysia patut rasa prihatin dengan keadaan ini. Poin yang ketiga, kami datang ke sini adalah untuk memberi satu tanda kejujuran kita sebagai rakyat bahawa sudah sampai masanya kerajaan yang tidak ada keabsahan ini berundur secara terhormat, bukan lagi diminta oleh parti-parti politik, tetapi diminta oleh NGO dan juga civil society dan rakyat Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, 4 poin ini, poin yang terakhir, peluang yang telah diberikan oleh rakyat kepada Perikatan Nasional lebih dari setahun, rasanya sudah sampai ke tahap di mana kalau diteruskan mudaratnya lebih besar. Saya menyeru kepada seluruh rakyat Malaysia, sekiranya tidak ada perubahan sehingga hari Jumaat Perdana Menteri tidak juga mau undur secara terhormat, maka rakyat akan angkat bendera. Kita seru rakyat Malaysia angkat bendera putih, pakai baju putih, pakai kain putih, pakai t-shirt putih, menandakan kita mahu solidariti ke seluruh rakyat Malaysia. Kita solidariti kita kepada saudara-saudara kita meninggal. Solidariti kita kepada sanak saudara mereka yang ditinggalkan, sama ada meninggal kerana COVID atau meninggal kerana bunuh diri. Dan saya menyeru kepada seluruh rakyat Malaysia, tidak perlu berhimpun, tidak perlu buat apa-apa yang boleh mendatangkan provokasi. Cuma kita tunggu pada hari Jumaat, apakah Perdana Menteri mahu berundur secara terhormat ataupun rakyat seluruh Malaysia mengangkat bendera putih sebagai tidak ada jalan lain lagi melainkan rakyat harus bersatu untuk meminta mandat mereka. Kita tidak mahu provokasi, tidak mahu demonstrasi, tetapi kita mahu rakyat satu inspirasi. Kita mahu Malaysia ini bersih seperti kain putih. Kita mahu Malaysia kembali seperti mana sebelum-sebelumnya. Itulah mesej yang kami sampaikan pada hari ini. Semoga Duli Yang Maha Mulia, Yang di-Pertuan Agong dan juga Raja-Raja Melayu dapat memberi pertimbangan yang sewajarnya kepada persoalan ini. Saya silakan Dr. Mai untuk membacakan dalam bahasa Inggeris. Okey, silakan. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memorandum Rakyat to His Majesty the Yang di-Pertuan Agong and their Royal Highnesses of the Malay rulers. Your Highness, since the Perikatan Nasional PN government has adamantly demonstrated a complete disregard to Your Majesty's command in abiding to the constitutional parliamentary rules, with due respect, we humbly request Your Majesty to act assertively on the present government to vacate the premiership and government. It is apparent that when he lacks majority support in the parliament, the Prime Minister should step down immediately. However,
he is still adamant to remain in power and assume legitimacy as the country's prime minister. We, however, would remain tolerant of this recalcitrant behavior until 16th of July 2021, and at that point of time, we expect him to resign. The Prime Minister, who is short of majority support, should resign immediately and hand over the premiership to his successor, who commands parliamentary majority, or otherwise return the premiership to Your Majesty the Yang di-Pertuan Agong. Should the Prime Minister fail to abide by the rules as enshrined in the Constitution, we, the Rakyat, will hold a peaceful demonstration throughout Malaysia on Saturday, 17th of July 2021, in compliance with the Standard Operating Procedure (SOP). And socially, domestic violence, divorce and suicide rates, as well as mental disorder, are on the rise. Hence, we the Rakyat are left with little choice but to act immediately to save our beloved country from further disaster. Please find below copies of media statements and police reports relating to this issue for your perusal. Among non-government organisation NGOs in support of our cause are Masa Pertubuhan Solidariti Malaysia, Majlis Gabungan Media Digital Malaysia, Otai Reformis 1998, GMPN Veteran Tentera, Wadah Suara Prihatin Rakyat Malaysia, Pertubuhan Pelancongan Muslim Perak, Jaringan Maufakat NGOs Islam Perak, Pertubuhan Jalinan Amal Rakyat Taiping, Pertubuhan Komuniti Sejahtera Aman Perak, Persatuan Integrasi Kebajikan Kinta Perak, Pertubuhan Harapan Sejahtera Larut Matang dan Selama Perak, Pertubuhan Jalinan Mesra Rakyat Larut Rapat, Pertubuhan Suara Rakyat Sipitang, Sekretariat Muafakat Pertubuhan Suara Rakyat Sipitang, Persatuan Menyumpit Murut Dayak Sabah, Pertubuhan Kebajikan dan Pembangunan Masyarakat Sabah, Persatuan Penduduk Kampung Kuang Sayang, Persatuan Penaraju dan Permakasaan Wanita Sabah, Pertubuhan Sinar Wanita Sabah, Pertubuhan Sinar Kasih Sabah, Persatuan Anak Sabah di Perantauan, Persatuan Penduduk Asli Sabah, Persatuan Kebajikan Kebudayaan Murut Malaysia, Persatuan Insan Prihatin Sabah, Persatuan Prihatin Kuala Lumpur, MJMM, GR VATM, Pertubuhan Sukarelawan Komuniti Harapan Malaysia, Persatuan Kebajikan Orang-Orang Miskin Malaysia. Saya ulang, Persatuan Kebajikan Orang-Orang Miskin Malaysia. Pertubuhan Gerak Aktif Sosioekonomi dan Amal Kebajikan GASAK, Persatuan Kebajikan Komuniti Murni Ipoh Perak Kerajaan Martabat Pejuang Negara, Persatuan Amal Kasih Sayang Komuniti Manjung Perak, Iman Interaktif Muslimah Association Wanita Sepakat NGO, Pertubuhan Kebajikan Skuad Peduli Batu Pahat, Pertubuhan Pembangunan dan Kebajikan Rakyat Negeri Johor, Pertubuhan Kebajikan dan Pembangunan Ekonomi Anak Rengit, Persatuan Solidariti Ekonomi Malaysia, Peduli Malaysia, Persatuan Pemerkasaan Kita Semula Malaysia, Pertubuhan Orang-Orang Cacat Penglihatan Malaysia. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama pun? Nama saya Dr. Mai Sargent. Mai Sargent. MAI Sargent, SARGEANT. Nama tuan? Saya Mustafa Mansur bin Amir Muhammad Isa. Okey? Okey. Oleh kerana kita memenuhi SOP dan atas nasihat tuan kita, so, Ya. saya ucapkan terima kasih kepada semua. Okey. Okey, clear depan, clear depan. Depan clear. Depan clear. Boleh Dia belakang. Sini sikit. Bawa belakang sikit. Posisi sikit.
Bagus ini. Baik. Terima kasih encik-encik, tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih banyak yang atas kerjasama. Okey. Tu bendera. Cukup.